Daripada 12 bulan dalam agama kita yang kita buat perkiraan bermula daripada Muharram sehinggalah bulan Zulhijjah, maka Ramadan ini digelar Sayyidul Syuhur. Sayyid ni maksudnya penghulu, raja, tuan segala bulan. Kenapa Allah Ta'ala pilih Ramadan ni? Kenapa Allah Ta'ala tak pilih bulan kelahiran Nabi, Rabiul Awal? Kenapa tak pilih bulan Nabi di Isra' dan di Mi'raj kan? Rejab, kenapa Allah Ta'ala tak pilih bulan Zulhijjah, bulan orang buat haji? Kenapa Allah Ta'ala pilih Ramadan ini sebagai Sayyidul Syuhur? Menurut para ulama di antaranya disebut Baradin Az-Zarkhashi dalam kitabnya Al-Burhan fil Ulumul Quran. Ramadan dipanggil Sayyidul Syuhur yang pertama kerana tempat mula-mulanya Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lil-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim, hudan lil-nas, untuk memberi petunjuk kepada manusia, wa bayyinat, dan juga memberi keterangan-keterangan bagi mereka yang nak mencari petunjuk daripada Al-Furqan, yakni daripada Al-Quranul Karim. Jadi di antara amalan yang sangat dituntut kita lakukan pada bulan Ramadan, kita memperbanyakkan, selain daripada membaca, kita banyakkan tilawah. Selain daripada banyakkan tilawah, kita banyakkan tadabbur. Bila sebut tilawah, bila sebut tadabbur, maksudnya kita baca, kita hayati, kita tengok makna dia, kita amalkan dan sampai ke tahap sampaikan kepada orang lain. Itu maksud tadabbur. Makna dia bila penurunan Al-Quranul Karim Allah Ta'ala turunkan pada malam 17 Ramadan, malam tersebut dipanggil malam Qadar, secara sekaligus daripada Baitul Izzah daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Luh Mahfuz ni pusat maklumat Allah lah, ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit dunia, langit ke-7. Pada malam 17 Ramadan secara sekaligus. Makna dia 30 juzuk kedebuk jatuh sekali. Kalau nak senang faham lah. Dan kita ambil contoh kelahiran di Quran kan. Contoh di Quran kan Allah Ta'ala turunkan sekaligus 30 juzuk. Kemudian diturunkan kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril AS secara berperingkat-peringkat, atau bahasa kampung dia secara beransur-ansur. Pada malam 17 Ramadan juga, malam Al-Qadar, ketika Nabi berusia 40 tahun, ketika Nabi bertahanus. Dalam bahasa yang biasa kita dengar, Nabi bersunyi-sunyian. Bahasa ilmu tasawuf dipanggil Nabi berkhalwah di Gua Hira. Di Gua Hira, maka pada ketika turun 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ni baru turun. Ayat yang selebih tu lambat lagi turun. Maknanya itulah kali pertama Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi panduan kepada kita semua. Jadi sebab itulah bagaimana amalan sangat dituntut kita lakukan pada bulan Ramadan ni. Cuba kita ubah pada bulan Ramadan ni. Saya cuba selain daripada kita baca, selain daripada kita tadarus, selain daripada kita tilawah, cuba kita tadabbur. Kan selalu dengarkan dalam TV tadabbur. Apa maksud tadabbur? Maknanya kita ambil tadabbur ni, contoh satu kalimah. Kalimah yang kita hafal lah senang. Kalimah apa dia? Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hafal tak ayat ni? Hafal tak? Kalau tak hafal, saya belasah kejap lagi kan? Kan? Makna garangnya Ustaz ni. Okay, kita ambil satu kalimah Al-Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul, Tuhan Al-Alamin. Al-Alamin ni Tuhan seru semesta alam. Bukan semesta alam, seru semesta alam. Jadi bila kita tadabbur, bila kita sebut alam ni, macam mana dikatakan alam? Maka di situ kita akan tadabbur, kita berfikir, luas tak alam ni? Luas kan? Berapa keluasan alam ni? Alam yang kita duduk ni berapa luas? Angguk pun tak geleng, pun tak saya pun tak tahu. Luasnya alam ni 20 bilion tahun perjalanan cahaya. 1 bilion, cahaya ni cahaya kilat. Cahaya kilat. Dan kan kilat ni dia kepantasan kilat. Kilat ni 1 second 128,000 batu. Kilat macam tu. Dan dia cepat.
Minta maaf SMS. Saya kalau ceramah mula mengantuk ni macam tu lah. Cahaya kilat cepat pantai dia 1 second 128,000 batu. 128,000 batu, 128,000 batu bersamaan dengan Kuala Lumpur, Moskow, Moskow, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Moskow, Moskow, Kuala Lumpur 78 kali. Itu kepantasan. Jadi luasnya alam ni, alam yang kita duduk ni bukan alam dunia ni, bukan alam bumi tak, alam yang semua-semua ni 20 bilion tahun perjalanan cahaya. 1 bilion tahun perjalanan cahaya 9,455 bilion kilometer. 1 tahun perjalanan cahaya 9,455 bilion kilometer. 1 saat perjalanan cahaya ni ada dia 108,000 batu. Jadi luasnya alam ni nak kira macam mana? 60 saat kali dengan 60 minit kali dengan 360 hari 1 tahun kali dengan 128,000 batu kali dengan 9,455 bilion kilometer kali dengan 20 bilion tahun. Berapa jawapan dia? Tak silap-silap tercabut kalkulator kita tu. Ataupun kalkulator tu keluar E terus. So, dia pun tak nak fikir. Kalau dia boleh fikir, dia apa macam ni jumlah suruh aku kira. Makna dia luas alam tersebut, itu bila kita tadabbur. Tetapi bila kita tak tadabbur, kita hanya sekadar kita membaca Al-Quran huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah, alif ba ta sa tu kan. Dan cuma kita membaca sebanyak 34,747 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib dan 280 makro. Sekadar itu sajalah. Ingat ke nombor-nombor saya sebut ni? Ya Allah, poning kepala ustaz ni. Ya Allah. Ini bila tadabbur, bila kita tadabbur. Tetapi bila Quran tidak ditadabbur, mana alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Al-alam. Alam ni apa ni? Mampu lah kita. Alam kanak-kanak, alam persekolahan, masuk alam remaja, masuk alam rumah tangga. Mengawit lah kita. Sebab alam kita tak kerti. Makna dia luasnya alam itu. Maka sebab itulah Ramadan ni Allah Ta'ala pilih turunnya Al-Quran supaya apa? Supaya manusia tadabbur. Satu. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala pilih Ramadan ni sebagai Sayyidul Syuhur? Kerana adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan makna dia 1000 bulan kira-kira lebih kurang 83 tahun 6 bulan. Kalau kita nak cermin diri kita lah, agak-agak dia ada harapan tak kita hidup ni sampai 83 tahun 6 bulan? Ada harapan ke tidak? Sebab Nabi sebut a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni di antara 60 hingga 70 saja. Jadi kalau kita nak cermin, kita tak ada harapan. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei manusia, berapa banyak dosa kamu sekalipun, ni aku sediakan 1 tahun ada bulan yang istimewa Ramadan. Ni aku sediakan dalam 1 bulan ada 1 hari yang istimewa. Ataupun satu minggu tu ada 1 hari yang istimewa, hari Jumaat. Dalam 1 hari itu pula ada 1 malam yang istimewa. Antaranya malam Jumaat, malam nisfu Sya'ban, malam Hari Raya Aidil Fitri, Aidil Adha, malam Arafah. Itu semua malam yang kita tahu. Tetapi ada 1 malam yang Allah rahsiakan, malam Qadar. Orang USJ panggil malam Lailatul Qadar. So apalah tu? Lailatul tu maksudnya malam. Kalau kita panggil malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Jadi makna dia malam ni lebih baik daripada 1000 bulan. Makna dia Allah Ta'ala nak bagi ganjaran pahala pada malam tu yang tak bagi pada bulan lain. Ramadan ni ada ni. Jadi makna dia, kalau saya tanyalah, senang tak dapat malam Al-Qadar ni kah? Senang ke susah? Okey, memang simple present tense. Cukup senang, mudah. Kan? Kalau ini sebut gampang sangat dia kata. Tapi sebut gampang ni, yang sebut ni 9, marah orang ni 9. Macam mana kita nak dapat malam Al-Qadar ni? Kita nak dapat malam Al-Qadar confirm dapat. Confirm tak? Ya Ustaz ni. Tempat itulah saya tak bagi tempat lain. Tempat surah Masih Al-Falah saya bagi tu kan. Macam mana cara dapat malam Al-Qadar? Ibu-ibu kena berjaga-jaga sejak daripada awal Ramadan. Agak-agak dia jemput tak malam Al-Qadar?
jangan tinggal tarawih, jangan kalau mana yang tak cuti lah. Jangan tinggal zikir, jangan tinggal ibadat sepanjang malam Ramadan. Maknanya sepanjang malam tu kita hidupkan, kita ihyakan. Jumpa tak agak dia? Jumpalah. Allah payah lah Ustaz. Kalau payah tak apa. Nak ambil kita ni lebih suka last minute kan? Okey, tak apalah. Iltamisu fil al-syara awakhir. Jadi sebut perbanyakkan amalan kamu pada 10 malam yang terakhir. Sebab saya kurang setuju sangat 10 malam terakhir ni Ustaz ni. Sebab kalau 10 malam terakhir ni, contohlah kita di Malaysia ni kita berpuasa. Kita start puasa berapa bulan? 3 bulan 4. Bukan satu Ramadan ke start puasa? Tuan-tuan ni pemikiran makin selagi sekular lagi nak masuk Ramadan ni kan. Baru nak cakap kan. Takkan salah. Kak, kita santai lepas pagi ni. Jangan serius sangat. Kamu tak serius, takutlah pula kan. Okey, tak apalah. Ambil tiga lah. 3 bulan. Senang cerita hari Ahad ni lah cerita kan. Baik, kita start kata kalau kita Malaysia ni puasa hari Ahad ni. Indonesia kata kalau puasa hari Isnin. Katakanlah hari Isnin. Mana satu Ramadan dia. Jadi kalau kita di sini malam 21 Ramadan, Indonesia malam apa? Malam 20 kan? Indonesia dengan kita dia punya waktu dia lambat satu jam. Makna dia kalau kita pukul 9 di sini, Indonesia pukul 8. Makna dia malam 21 kita di Indonesia malam 20. Takkan Al-Qadar ni dah turun di Malaysia, dekat Indonesia tak turun. Sebab tu Nabi kata 10 malam terakhir ni perhebatkan. Kan? Boleh 10 malam terakhir. Ustaz, kalau pilih-pilih malam malam ganjil, ambillah malam ganjil. Nak malam ganjil sangat. Ambillah malam ganjil juga. 21, 22, 23, 25, 27 sampai 29. Boleh. Kalau kita malam ganjil kita pilih salah satu boleh tak Ustaz? Nak pilih juga, ambillah malam 27. Selalu dia. Bukan yang qat'i tak. Selalu dia malam 27. Boleh malam 27. Daripada maghrib tu sampai sebelum terbit fajar. Rasa malam tu macam nak balik kampung lah pula. Tu. Kalau tak apalah balik kampung, jangan tinggal sekurang-kurang dia 3.30 sampai 5.30. Sampai 5.30 pagi itu ada masa siap berdoa ke, ada masa siap buatlah satu amalan yang boleh seperti 83 tahun. Buat satu amalan zikir ke sopan boleh. 2 jam ni, 3.30 sampai 5.30 boleh. Kalau tak boleh juga memang mangkuk betul lah kita kan. Nak ceritakan begitulah Allah Ta'ala dah bagi jelas dah dapat dah. Macam mana dapat malam Al-Qadar. Sebab itulah bagian ni yang kita tunggu-tunggu Ramadan ni sebab Al-Qadar ni. Sebab apa tidak ada benda yang paling besar kehidupan kita di atas dunia ni melainkan setiap hari yang kita lalui Allah bagi pengampunan.